Dekat di hati dan mesra rakyat, keluarga Malaysia merupakan pengenalan satu frasa yang kini semakin sebati dalam jiwa rakyat Malaysia. Konsep keluarga Malaysia dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 22 Ogos 2021 menerusi ucapan sulung beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Majlis perasmian telah pun disempurnakan oleh Perdana Menteri sendiri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur di Ibu Negara. Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bermula Khamis 9 hingga 12 Disember ini menyediakan 54 program menarik untuk pengunjung. Sepanjang 4 hari, orang ramai berpeluang mengikuti persembahan kebudayaan, malam aspirasi seni, pameran dan jualan usahawan, program bantuan, padanan perniagaan, galeri pencapaian kementerian, pameran kementerian dan agensi. Kesemua pencapaian 100 hari oleh kementerian dan agensi kerajaan akan dipamerkan menerusi program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang sedang berlangsung di Ibu Negara. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 September 2021 sebelum ini bersetuju agar Ahli Jemaah Menteri membentangkan laporan prestasi setiap aspirasi masing-masing bagi 100 hari pertama pentadbiran kerajaan bermula dari 1 September 2021 iaitu pada hari pertama Mesyuarat Jemaah Menteri diadakan. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif bagi setiap aspirasi adalah berlandaskan kepada 6 teras utama iaitu: pertama, menstruktur semula ekonomi; kedua, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara; ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial; keempat, mempertingkat infrastruktur menyeluruh; kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia; dan keenam, memperkasa penyampaian perkhidmatan. Ya, pencapaian di peringkat kementerian kita sangat berpuas hati kerana kita berjaya memenuhi kesemua sekali indeks yang ditetapkan yang berkaitan dengan pembukaan industri kreatif, pengedaran peranti kepada remaja dan pada golongan B40 dan juga yang berkaitan dengan penyampaian dana-dana kreatif dan dana-dana digital oleh syarikat-syarikat yang membuat permohonan. Ketiga-tiga indeks ini telah dapat dicapai dengan cemerlangnya melebihi 100% pencapaian. Walau bagaimanapun ada program-program lain yang tidak kurang pentingnya yang tetap diberikan perhatian oleh kementerian. Saya jemput supaya masyarakat datang ke booth KKMM untuk dapat melihat secara dekat perkara-perkara yang kita merasakan, maklumat yang boleh kita kongsi dengan masyarakat. Misalnya kita baru saja melancarkan tadi Cyberkasa, iaitu satu telemovie untuk memberikan kesedaran kepada rakyat tentang betapa pentingnya keselamatan cyber. So, maklumat-maklumat berkaitan keselamatan cyber, dan juga ada maklumat-maklumat bagi setiap segmen, termasuk juga pencarian bakat juga akan dilaksanakan di sini untuk RTM dan juga stesen-stesen televisyen kita. Dan apabila Perdana Menteri kita harapkan supaya kita ada aspirasi keluarga Malaysia, kita semua dengan segera meletakkan khidmat kita, dan umumnya semua menteri lah mencapai prestasi yang membanggakan. Saya ada 3, satu untuk laksana untuk merangka pelan pelaksanaan RMK12. Alhamdulillah kita ada pelan. Yang kedua, untuk fikirkan kaedah baru miskin 3, itu pun dah kita rangka dah. Kita ada kaedah baru untuk basmi miskin 3. Yang 3, kaedah juga bawah kami, dan kita nak supaya kaedah letakkan asas lebih kukuh, dan alhamdulillah kaedah pun nampaknya semakin kukuh kedudukannya. Jadi ketiga-tiga itu telah menunjukkan prestasi yang baik. Tapi yang penting kita tak boleh berhenti setakat ini, kena teruskan, itu penting. Jadi inspirasi satu hari ini satu kaedah untuk meningkatkan motivasi kita. Jadi kita telah letakkan asas. Yang penting selepas ini kita teruskan usaha kita untuk meningkatkan pencapaian. Alhamdulillah kita telah mencapai semua menteri lah ke keluarga, telah mencapai kejayaan yang membanggakan. Terima kasih. Saya bagi pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, niti bersyukur kerana aspirasi yang telah digariskan oleh Perdana Menteri telah dapat kita capai
Dan pencapaian yang cemerlang ini adalah hasil daripada komitmen dan kerja kuat serta azam daripada pegawai-pegawai kementerian, daripada ketua setiausaha sehinggalah ketua-ketua jabatan dan agensi yang bertujuan untuk membantu kerajaan bagi mencerdaskan semula ekonomi negara dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru yang berkualiti untuk rakyat Malaysia. Dan kita percaya dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini bukan sahaja dalam tempoh 100 hari tetapi untuk satu tempoh sederhana dan jangka panjang akan dapat mengangkat semula martabat Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang tersohor di rantau ini. Dan ini satu pencapaian yang amat membanggakan dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga Malaysia dan pegawai-pegawai yang telah memberikan komitmen mereka untuk bersama-sama dengan kerajaan dan juga MITI dalam menjayakan aspirasi untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Saya rasa bersemangatlah. Oleh kerana apabila sosial media dan portal dan dalam link keluar menunjukkan bahawa kementerian saya, Menteri Undang, mendapat tempat yang ketiga ke atas daripada senarai semua kementerian dalam 100 hari kerajaan ini. Jadi bukanlah mudah nak mencapai tahap yang begitu tinggi ya. Itu komitmen semua pegawai, semua agensi di bawah kementerian bekerjasama yang bekerja lebih dan sebagainya. Jadi bukanlah prestasi saya seorang saja tapi semua dalam agensi tersebut. Jadi saya mengetahui bahawa Bahyu khususnya menjadi penyokong kuat kepada saya untuk melaksanakan agenda yang telah diserah kepada saya. Dan sokongan daripada Perdana Menteri iaitu menerusi MOU ditandatangani juga satu ganjakan ataupun satu dorongan yang besar oleh kerana saya memudahkan kerja saya dalam Parlimen untuk mendapat sokongan daripada pihak-pihak khusus daripada pembengkang Pakatan Harapan dan sebagainya, bukan saja daripada kerajaan. Jadi dalam keadaan prestasi itu boleh meningkat dengan itu mendadak. Tapi yang lebih itu ialah orang kata mestilah kita kena kerja lebih tekun, lebih masa dan komitmen yang di luar jangka. Kerana kalau tidak dibuat sedemikian itu maka payah untuk melaksanakannya. Kerana belum pernah dalam sejarah Malaysia semenjak kita merdeka tahun 1970 di Tanah Melayu dan Malaysia 63, kita melaksanakan transformasi begitu banyak menerusi pindahan pada undang-undang dan secara strategik dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi ini alhamdulillah saya boleh melaksanakannya. Tapi sebagaimana yang PM sebut tadi, kita bukan tahap ini 100 hari saja. Kita masih banyak agenda saya, program-program saya telah dilaturkan dia punya jangka masa yang tertentu yang perlu dilaksanakan kalau pindahan undang-undang perlu dilaksanakan ataupun perkenalkan undang baru perlu dilaksanakan. Saya mempunyai time frame yang tertentu. Bulan 3 untuk ada mesyuarat Parlimen lagi, bulan 7 mesyuarat Parlimen dan akhirnya bulan 12 pada tahun 2022 ni. Jadi semua ini sebenarnya untuk melaksanakan apa agenda kerajaan dalam sudut transformasi kerajaan, Parlimen dan juga mengembalikan hak negeri Sarawak dan Sabah di bawah Agreement 1963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita bentangkan pencapaian 100 hari seperti mana yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada beberapa komponen utama yang kita sentuh ya. Dan pencapaian ini tidak bermakna kita berhenti di sini. Ini adalah satu manifestasi usaha dalam konteks KPM memberi tumpuan kepada
usaha untuk menjadikan kementerian sebagai sebuah kementerian yang berprestasi tinggi. Dan antara keutamaan yang kita tekankan adalah dalam sudut infrastruktur, terutamanya sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan daif dan juga tentang dewan terbuka di sekolah. Selain itu juga kita memberi tumpuan kepada kesejahteraan murid dalam konteks peroperasian semula sekolah. Alhamdulillah kita lihat sekolah telah beroperasi semula sepenuhnya dan telah sampai ke penghujung untuk penggal kali ini pada 11 dan 12 hari bulan ini, dan kita lihat segalanya berjalan dengan baik mengikut fasa-fasa pelan pemulihan negara seperti mana yang kita tetapkan pada peringkat awal. Selain daripada itu, perkara berkaitan kebajikan guru dan juga usaha-usaha untuk meningkatkan delivery diutamakan. Ini termasuklah pengambilan one-off seramai 18,702 orang guru. Alhamdulillah fasa pertama telah selesai dan kita bergerak ke fasa kedua dan seterusnya. Begitu juga dengan program pelaksanaan satu aplikasi baru dalam konteks pertukaran dan penempatan guru. Ini bagi memastikan proses pertukaran dan penempatan guru ini dapat dilaksanakan dengan efisien, berkesan dan kita dapat menyelesaikan walaupun tidak sepenuhnya sebahagian besar permohonan pertukaran guru insya-Allah. Jadi seperti mana saya sebut tadi, ini merupakan bukannya satu pengakhiran, ini merupakan satu manifestasi bahawa kementerian akan terus berusaha untuk memastikan aspirasi yang dinyatakan ini dapat terus diperkasakan dan kita dapat pastikan supaya penyampaian kita dapat ditingkatkan ke tahap yang jauh lebih baik. Alhamdulillah, pelbagai perkara yang telah berjaya dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Sukan, antaranya satu perkara yang telah dibuat sebelum ini iaitu model pembangunan belia. Namun kita mengadakan review semula kerana keadaan di mana kita mengalami pandemik, perlu diubah sesuai untuk menepati sasaran di mana ramai di kalangan belia kita yang telah mempunyai permasalahan dari segi peluang pembelajaran dan juga peluang pekerjaan, begitu juga dengan perniagaan. Itu berjaya kita lakukan dalam 100 hari dan akan diteruskan untuk penambahbaikan demi perkhidmatan kepada rakyat, terutama kepada stakeholders kami iaitu golongan belia. Itu juga dalam bidang sukan, kita telah berjaya untuk mengadakan libat-libat urus untuk menyiapkan visi sukan negara yang akan kami bentangkan kepada orang ramai, dan saya harap melalui visi sukan negara ini satu perkara penting yang kita nak bawa iaitu industri sukan melalui pembudayaan sukan di peringkat akar umbi. Ianya akan kita persembahkan kepada rakyat dan akan diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Terdapat banyak aktiviti menarik sepanjang program Aspirasi Keluarga Malaysia AKM. Jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi lebih 30 pameran pelbagai kementerian dan agensi serta Karnival Kerjaya dan program Jom Masuk ke IPT. Turut menarik perhatian sepanjang program yang berlangsung selama 4 hari ini dari pukul 9 pagi hingga 10 malam adalah persembahan kebudayaan dan kesenian, sukan rakyat, pameran dan jualan usahawan, galeri serta pemadanan perniagaan. Paling penting, program AKM bakal menjadi simbolik kepada kemeriahan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia yang pastinya menjadi satu petanda aras yang cemerlang bagi program-program seterusnya pada masa akan datang.